Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulakan sesi ataupun video khas berkenaan dengan memperingati peristiwa Perang Kedah Siam selama 199 tahun memperingati peristiwa Perang Musuh Bisik lah. Okey, sebelum tu kepada semua kawan-kawan mari kita baca Al-Fatihah sikit. Kita sedekah lah kepada seluruh pahlawan Musuh Bisik yang syahid dan seluruh nenek moyang kita. Okey, Al-Fatihah. Amin. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni . Okey, jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Herman bin Ruslan. Saya daripada Kedah lah, tapi menetap di Pahang. Jadi saya sudah membuat penyelidikan tentang Perang Kedah Siam ni sejak tahun 2016. Dan saya sudah menulis sebuah buku lah berkenaan dengan tajuk ni yang bertajuk Gajah Putih di Bumi Geroda. Ini yang first cover. Lepas tu yang untuk second cover, yang ni buku dia lah. Okey. Buku ni kalau hampa nak, hampa boleh PM saya lah. Ada lagi 8 kopi saja. Okey. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih lah kepada Pisces Tourism kerana sudi menjemput saya untuk cakap tentang Perang Kedah Siam ni lah. Saya faham bahawa ramai orang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba di Facebook ni pakai DP bendera Kedah yang lama. Ini menimbulkan satu pertanyaan yang bertubi-tubi lah. Malah ada yang merasa tak selesa dengan apa yang kita nak buat. Okey, kononnya kita nak membangkitkan semula kisah-kisah lama, dendam dan sebagainya lah di antara orang Melayu dengan orang Siam. Okey, untuk itu saya nak bagi penerangan sikit . Sejarah yang berlaku kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh ubah, kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Jadi memperingati pahlawan Musuh Bisik ni sekadar kita nak mengingati perjuangan nenek moyang kita dulu, bagaimana mereka susah payah selama 21 tahun berperang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan semula negeri Kedah. Ini kita kena faham. Dalam situasi negeri-negeri Melayu, dalam situasi negeri-negeri Melayu, Kedah saja yang berperang selama 21 tahun. Yang ni kita kena perjelas, kena faham betul-betul. Pasal dalam negeri-negeri lain tidak ada perang yang sepanjang ini. Jadi sebab tu orang Kedah ni dia merasa begitu dekat dengan peristiwa Perang Kedah Siam. Dan orang-orang daripada negeri lain jangan pelik lah. Saya mohon jangan merasa pelik apa semua lah. Dengan tengok semangat orang Kedah. Pasal kami ni membesar dengan cerita datuk nenek moyang kami dulu ni berperang bersungguh-sungguh. Mati sampai 7,500 orang. Mati berperang dalam keadaan yang serba kedaifan tu. Tok nenek dulu dia perang sungguh-sungguh lah. Dan tak berhenti. Dan tak pernah putus asa. Okey, jadi berkenaan dengan bendera ni, ini adalah bendera lama. Hampa boleh tengok dekat komen-komen tu. Ini adalah bendera lama Kedah yang pernah digunakan lah sejak zaman Sultan Muhammad Jiwa lagi lah. Dan kemudiannya selepas perang tamat, bendera Kedah ni rimau tu dibuang dan bendera Kedah warna merah saja. Kosong. Kosong. So korang jelas tu. Saya kena tarik sikit. Okey. Kemudiannya tak jatuh. Banyak sangat mesti duduk masuk. Kemudiannya bila zaman moden
barulah bendera yang ada kita kenal pada hari inilah, iaitu yang ada jata. Ini perubahan-perubahan bendera yang ada di negeri Kedah lah setakat ni. Tapi dalam kajian yang pernah saya buat lah satu masa berkenaan dengan Raja Bersyur, ada satu petikan daripada satu batu bersurat yang sedang dikaji oleh USM, mengatakan bahawa bendera Kedah yang asal daripada adalah ulang, iaitu Meru Mawangsa. Dan memang disebut dalam satu batu lah yang sedang dikaji oleh USM. Tu tak apalah, itu cerita lain. Saya suara tak deras ni, saya pelik gak ni. Ni okey. Saya kena letak tepi kot tu. Nak cakap dah deras dalam rumah ni masalah. Kalau tak dengar tu minta pasang pakai earphone lah tu. Okey, so kita terus pada ni. Saya pun tak mau cerita panjang lah pasal perdebatan yang sedang berlaku. Jadi peristiwa Perang Kedah Siam ni dia berlaku pada 12 November 1821. Okey, so jadi tahun ni adalah tahun yang ke-199 peristiwa tu berlaku. Dan pada malam ni saya nak menceritakan secara tidak langsung lah tentang beberapa peristiwa yang berlaku di dalam Perang Kedah Siam ni lah. Okey. Perang Kedah Siam ni adalah satu perang yang berlaku di negeri Kedah. Negeri Kedah dulu dia ada 3 negeri Perlis, Pulau Pinang, Setui dan Lengu. 4 negeri lah. Dan masih lagi berada pada ketika itulah masih berada di bawah satu nama, iaitu nama negeri Kedah lah. Peperangan yang berlaku ni dia ada banyak faktor. Yang pertama, daripada segi politik dia ada masalah politik dalaman dan politik luaran lah. Daripada segi politik dalaman berlaku perebutan kuasa di antara anak-anak raja, terutamanya waris kepada Sultan Abdullah Mukarram Shah. Selepas kemangkatan beliau, Sultan Ziauddin kedua telah menaiki takhta selama lebih kurang 5 tahun. Jadi dalam tempoh inilah berlakunya perebutan kuasa di antara anak-anak ataupun waris kepada Sultan Abdullah. Jadi sebut pasal Sultan Abdullah ni, saya ada satu kawan lah yang menceritakan tentang di Twitter, mereka duk menyalahkan tentang Pulau Pinang lah yang diserahkan kepada Perancis lain. Ini satu perkara yang perlu kita perhalusi sebab kalau kita tidak memahami struktur politik, international politik ataupun politik antarabangsa yang berlaku pada ketika itu, kita akan menyalahkan sultan-sultan kita. Dalam situasi Pulau Pinang diserahkan tu, sebab yang pertama adalah Kedah ni daripada dulu, daripada zaman Meru Mawangsa lagi, memang selalu ditekan oleh Siam. Dan menyebabkan Kedah terpaksa memilih mana-mana orang yang dia boleh bernaung. Dan sebab itulah kalau kita baca dalam sejarah negeri Kedah ataupun dalam sejarah Melayu, disebut tentang Sultan Mahmud yang memohon nobat daripada Melaka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan. Begitu juga dengan hubungan di antara Kedah dengan Burma. Alhamdulillah, saya 2 tahun lepas saya dah pergi ke Burma. Dan saya dah tengok beberapa manuskrip Melayu Kedah di sana lah. Malah cerita tentang orang Melayu di Kedah ni, orang Burma orang Kedah di selatan Burma ni sangat terkenal lah. Dan mereka ada daripada Facebook dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Cuma ramai daripada kita belum lagi sampai ke kawasan-kawasan itulah, di kawasan Khao Tuang nama dia. Dan Kedah juga pernah memohon untuk mendapatkan perlindungan daripada Burma. Kemudiannya bila datang British, Kedah juga cuba memohonlah bantuan daripada British lah, daripada mendapat tekanan daripada Siam lah.
Jadi peristiwa-peristiwa ni yang menyebabkan Sultan Abdullah Mukarram Shah ni dia terpaksa lah. Dia nak selamatkan negeri ni bukan satu perkara yang mudah. Kita kena faham betul-betul. Bila kita jadi ketua dalam satu unit organisasi pun kita susah nak jaga orang. Apatah lagi seorang sultan yang nak menjaga negeri. Jadi bukan saya saja nak pajak apa semualah. Walaupun diberi pajakan dan sebagainya. Tetapi kesudahannya tidak menjelabahi kita lah. Dengan liciknya orang putih British ni, jahatnya akai mereka, sudahnya kita tak dapat dah Pulau Pinang sampai hari ni dan tak tahulah bila balik nak pulang lah kan. Begitu juga dengan Sebang Perai. Sebang Perai apabila satu perjanjian dibuat di antara Sultan Ziauddin kedua yang telah bersetuju untuk memajakkan Sebang Perai kepada Gubernur George Leaf. Okey, pajakan ni dibuat sebab Sultan Abdullah pernah menyerang Pulau Pinang sebabkan perjanjian yang awal tadi ni. Jadi Sultan Abdullah ni telah melancarkan serangan, tapi mereka kalah, Kedah kalah, dan British telah menuntut kawasan pesisir Sebang Perai lah untuk dimasukkan ke dalam kuasa mereka. Dan nak jadi cerita, Sultan Abdullah mangkat, kemudiannya British sekali lagi menekan Kedah supaya perjanjian itu dilaksanakan. Maka terbitlah perjanjian Sebang Perai yang disebut sebagai Province Wellesley pada tahun 1800 dan dilaksanakan pada tahun dikuatkuasakan pada tahun 1802. Ini rentetan peristiwa yang berlaku. Okey, semasa penguatkuasaan ini dibuat, jadi berlaku anak-anak kepada Sultan Abdullah ini naik, mula membesar, mula faham bagaimana nak mengurus tadbir sebuah negeri. Jadi mereka tidak berpuas hatilah dengan keputusan yang dibuat oleh Sultan Ziauddin. Sultan Ziauddin dan mengambil keputusan untuk mendapatkan nasihat daripada Siam lah. Jadi Rama II pada masa itu telah menghantar Raja Ligok untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan negeri Kedah lah. Dan selepas itu pada tahun sekitar 1804-1805 Sultan Ahmad Tajuddin kedua menaiki takhta. Dia ada cerita yang di belakang tu, ada lagi cerita yang sangat panjang. Dia cerita 1800 sampai 1815 ni ada satu cerita yang begitu panjang. Yang ni saya tengah duk siap 3 paper, insya-Allah saya akan tulis hantar pergi jurnal berkenaan dengan tokoh-tokoh ni. Tapi saya nak pesan kepada kawan-kawan semua yang menonton pada malam ni, benda yang berlaku tu kita ambil iktibar. Jangan kita salahkan depa sebab kita tak duduk tempat depa. Kita hari ni kita tak nampak kejadian yang berlaku depan mata, kita hanya membaca daripada pelbagai pandangan dan pendapat. Kita tak boleh jatuh hukum pada depa. Sebab orang dah tak ada. Okey, saya tulis berdasarkan pandangan saya lah. Cuma saya minta supaya jangan ada rasa pelik ataupun rasa sakit hati, rasa nak marah dengan mereka. Kita tak duduk tempat mereka. Dan kalau kita duduk tempat mereka, mungkin kita akan buat perkara yang sama. Okey. Jadi, pada tahun 1803, selepas naiknya Sultan Ahmad Tajuddin, berlaku lagi peristiwa perebutan kuasa lah di antara adik-adik dia. Sultan Abdullah ni isteri dia ada 4. Dan Tengku Sultan Ahmad Tajuddin ni juga disebut sebagai Tengku Pangeran. Tengku Pangeran dan mempunyai beberapa adik lah, antaranya Tengku Sulaiman, Tengku Yaakob, Tengku Daud, Tengku apa lagi saya tengok, Tengku Yusuf dan Kutam lah. Kutam ni adik yang last bongsu. Jadi anak pada Sultan Abdullah ni ada 10 orang. Jadi dalam tempoh berlaku perebutan kuasa tu, tiba-tiba pada tahun 1810, tentera Burma, askar-askar Burma yang pada ketika itu dikuasai, Burma pada ketika itu diketuai oleh dinasti Konbaung, telah menyerang Phuket ataupun disebut sebagai Jong Salang lah. Jadi dalam bahasa Burma dikenali sebagai Salawara. Berkenaan dengan peristiwa ni saya ada bentang di Burma 2 tahun lepas dan saya sudah menerbitkan penulisan tu di Atma. Saya pernah share lah di saya punya page MHR, saya pernah share penulisan tu lah. Okey. Dalam peristiwa inilah
munculnya hikayat syair Jun Salang ataupun syair Duka Nestapa yang pernah diusahakan oleh Prof. Yusuf Hashim. Ini satu buku yang sangat susah nak dapat, sangat rare, yang menceritakan tentang apakah yang berlaku pada tahun 1810 tu lah. Okey, kemudiannya pada tahun 1818 Siam telah mengarahkan Sultan Ahmad Tajuddin untuk menyerang Perak. Untuk menyerang Perak lah, dengan alasan Perak dulu pernah menghantar bunga emas dan perak lah kepada Siam. Tapi setakat ni belum ada lagi penemuan ataupun belum ada lagi bukti secara rekod yang mengatakan bahawa Perak pernah menghantar bunga emas kepada Siam. Jadi serangan yang berlaku itu ada banyak versi. Daripada versi Perak, mereka katalah orang Perak kata dia tidak ada berlaku serangan, tetapi lebih kepada perbincangan di antara wakil Kedah dengan wakil Perak lah, itu Sultan Perak lah. Dan katanya ada helah di sebalik itulah. Manakala dalam bagi sudut pandang saya lah sebagai orang Kedah, memang tidak ada lah, saya akui bahawa tidak ada rekod berkenaan dengan serangan Kedah ke atas Perak seperti mana yang disebut tu. Sebab British pun dia tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Walaupun British monitor apa semua, cuma ada satu surat yang dihantar oleh Sultan Perak, iaitu Sultan Abdul Malik Mansur Shah kepada Gubernur Burnham di Pulau Pinang, mengatakan bahawa Perak sudah tertakluk di bawah Kedah. Itu saja surat yang ringkas lah disebut. Tapi perjalanan perang tu tidak diceritakan secara terperinci. Itu yang berlaku lah. Jadi kita berdasarkan kepada rekod-rekod yang ada, jadi saya pegang lah bahawa Perak pernah duduk bawah Kedah. Okey. Daripada peperangan ini tadi, 1818, Sultan Ahmad Tajuddin telah dinaikkan pangkat lah, gelaran dia oleh Raja Siam lah. Daripada Chow Phaya kepada Chow Phraya. Chow Phraya ni dia ada satu kuasa autonomi di mana Kedah ni tak payah melalui Ligok. Musuh utama Kedah sepanjang zaman adalah Ligor. Kita panggil Ligok lah, ataupun hampa boleh Google, disebut sebagai Nakhon Sitamarat. Nakhon Sitamarat ni gubernur dia yang pertama selepas kejatuhan dinasti Ayutthaya pada tahun 1800, seorang Cina telah dilantik menjadi gubernur bagi Ligok, dan dia hiduplah, dia memerintah sampai 1839. Jadi Gubernur Ligok ni dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati. Dia kata Kedah ni sentiasa membuat helah dan sentiasa macam nak cuba potong dia lah. Sebab dalam tradisi Ligor, dalam beberapa versi bahan-bahan di Siam menyebut tentang Ligor ni adalah satu satu center kepada negeri-negeri di Segenting Kera. Ini pendapat Siam lah. Dalam At-Tarikh memang ada sebut lah berkenaan dengan serangan oleh Datuk Bendahara. Cuma daripada segi saya kena buktikan, sebab At-Tarikh ni satu perkara yang cukup misteri. At-Tarikh ni dia tulisan dia betul. Saya tak nafi. Cuma dia ambil bahagian-bahagian tertentu daripada penulisan-penulisan yang pernah dibuat oleh orang Barat. Ini satu misteri yang ada dalam At-Tarikh Silsilah. Nanti bila-bila saya akan ceritalah pasal At-Tarikh ni. Okey. Sambung tadi. Okey. Jadi pada tahun 1821, lebih kurang sekitar 1819, Raja Burma yang baru, iaitu Raja Bodo Paya, telah mengutus surat kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Begitu juga dengan Raja Cochin China ataupun Raja Vietnam. Tujuannya adalah untuk menyerang kerajaan Siam lah. Sebab Bodo Paya ni hendak mengembalikan keagungan Along Paya, iaitu datuk dia yang pernah menjatuhkan kerajaan Ayutthaya pada tahun 1767.
Jadi Bodo Paya ni telah merancang untuk melakukan serangan daripada 3 penjuru untuk menjatuhkan kerajaan Siam lah. Okey, so surat itu sebenarnya Sultan Mahyudin dia tak tahu apa yang berlaku. Dia tak tahu pasal surat tu. Jadi ketika dalam History Respect of Jiang Ceylon yang ditulis oleh G.E. Gajrini pada tahun 1906 menyebut bahawa surat itu telah dirampas oleh seorang pedagang Cina bernama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa dah nama Cina tu. Seorang Cina ni lah. Saya lupa dah nama dia. Tiba-tiba pula lupa. Seorang Cina ni yang rampas lah surat tu, dan surat tu telah dibaca. Saya ni masalah betul lah. Orang duk WhatsApp tak berhenti. Dia bergegak. Nak tahan dengan apa? Tak tahu. Allahumma salli ala Lim Hui. Okey. Jadi Lim Hui lah yang merampas surat tu lah. Saya lupa. Terima kasih. Okey, jadi Lim Hui ni seorang pedagang daripada Macau. Dia orang Macau. Dia yang telah merampas surat tu, dan surat tu telah dibawa ke Ligor dan menjadi bukti yang besar lah kepada Raja Ligor untuk menyerang Kedah. Sebenarnya surat tu tadi Sultan Kedah tak tahu langsung. Tidak diketahui langsung, dan apabila Robert Hunter yang menjadi pedagang di Bangkok, dia ni spy kepada British. Dia mengatakan dia menghantar surat kepada Gubernur Bonham mengatakan bahawa tentera Bangkok sedang bersiap sedia untuk menyerang Kedah. Jadi surat itu sampai kepada Bonham bagi tahu kepada Sultan Mahyudin. Jadi Sultan Mahyudin kata sebenarnya bukan dia tak mau hantar bunga mah, tetapi dia demam. Jadi dia tak boleh buat apa. Itu pandangan ataupun itu yang dikatakan oleh Sultan Mahyudin. Tapi sebenarnya dia tak tahu langsung berkenaan dengan surat itu tadilah. Jadi apabila apabila serangan tu berlaku, jadi Sultan Mahyudin ni dia macam tertanya-tanya kan, sebab apa yang jadi kan, sebab apa yang berlaku. Cuma daripada beberapa bahan yang lain kita petik daripada sumber Siam dan sebagainya, termasuklah dalam Benih Papers, termasuklah dalam SSR ataupun Settlement Record, menyebut bahawa Sultan Mahyudin sudah menghantar orang, iaitu seorang penghulu daripada Nakar Nambur untuk pergi ke Setui. Sebab masa tu tentera-tentera daripada seluruh Siam sedang berada di Sungai Baru di Setui. Dengan katanya alasannya adalah untuk menyerang Phuket. Jadi dia ada penyamaran, penipuan dan sebagainya. Biasalah perang Jadi bila Sultan Mahyudin dengar cerita tu, dia pun orang kata apa, dia berundur ke Pulau Tiga. Berundur ke Pulau Tiga tu sebab kemungkinan lah dia duk fikir pasal bunga mah tu dia tak hantar. Jadi Raja Siam Raja Ligor tadi dah bagi amarat, kalau hantar-hantar bunga mah ni hang akan jadi apa-apa lah. Jadi sebab tu Sultan Mahyudin dia berundur ke Pulau Tiga. Pulau Tiga ni di Sungai Muda, Sungai Marbuk dekat dengan Sungai Petani. Pulau Tiga tu masih lagi wujud. Okey, jadi bila berundur, dalam Atarasa Silah menyebut bahawa ketika itu Sultan Mahyudin sedang melihat satu pekerjaan oleh rakyat di situ, buat satu terusan di Simpok lah, Simpor lah. Dia tulis Simpok lah. Jadi pada ketika itu dia sedang melihat kerja-kerja yang dibuat tu, dan tidak berapa lama kemudian dia sampai satu berita bahawa kota Kuala Kedah diserang pada tarikh esok lah, 12 November 1821. Okey. Jadi dia ada satu cerita yang di balik cerita yang kami duk kaji. Saya ni ada beberapa orang yang duduk di belakang saya lah, selain daripada antaranya ialah Dr. Ibrahim, pengurusi Wisata Sejarah Malaysia Jangan Raya Kedah, Encik Samsul, Timbalan Pengurusi Ridwan ataupun Wan Kuala, Pengeran Muda Al-Furqan, Sapni Syaroni, Fred Rizal, Nabi Nadri,
dan Wafi Ahmad. Ramai lagi orang-orang yang duduk di belakang saya ni, yang di belakang tabir. Kami duduk kaji benda ni. Jadi cerita di Pulau Tiga tu menimbulkan sedikit keraguan. Jadi kami duduk kaji benda tu lagi. Okey, jadi apa yang berlaku di Kota Kuala Kedah? Okey. So, di dalam At-Tarikh Silsilah menulis tentang berlaku kenduri kenara lah, orang kahwin di antara anak Datuk Laksmana dengan Datuk Bendahara, iaitu Wan Mat Saman dengan Wan Aminah. Jadi ketika berlaku kenduri tu, tiba-tiba askar Siam ni mai ke Kota Kuala Kedah. Okey. Jadi telah dibagi tahu, Sultan Ahmad Tajuddin dah bagi tahu supaya bersiap sedia dengan ketibaan tentera Siam. Jadi Datuk Laksmana ni mengarahkan penghulu Kuala Kedah untuk menyiapkan meriam lah. Menyiapkan meriam di sepanjang tembok Kota Kuala Kedah tu. Okey. Jadi bila dijemput masuk, bila dijemput naik, jadi perbincangan demi perbincangan, akhirnya Laksmana kata dia kata orang kampung, saya nak menjerit tak boleh ni, tapi nak menggambarkan suasana tu. Dia kata kita dah ditipu, kita dah ditipu lah, kita dah ditipu, dah dikhianati. Jadi berlakulah peperangan di dalam Kota Kuala Kedah tu. Masa perang ni, masa duk bertikam melawan tembok, lawan duk lawan tikam dan sebagainya. Jadi ramailah saudara mara ataupun kerabat-kerabat yang telah dibawa ke Siam, terutamanya ke Ligok lah. Antaranya Tengku Jam-Jam, adik kepada Sultan Kedah, Tengku Muhammad Saad, anak saudara dia. Dan ramai lagi. Datuk Bendahara pun dibawa pergi, tapi dia meninggal tengah jalan. Kemudiannya Datuk Laksmana mati di kota. Lepas tu Datuk Temenggung juga mati di kota, terbunuhlah di kota tu. Dan pada masa ni lah digambarkan di dalam banyak rekod British menggambarkan bahawa serangan yang berlaku tu sangat kejam, di mana orang-orang yang tengah duk kalut kenduri ni, tengah duk tak bersedia apa ni, depa ni dibunuh, ada yang dirogol, budak-budak anak-anak remaja ni depa diperkosa dan sebagainya lah. Okey. Jadi akhirnya Kota Kuala Kedah ni dibakar lah. Kota Kuala Kedah ni dia ada istana dan sebagainya. Ada satu lakaran yang dibuat oleh Siam menunjukkan kedudukan istana. Istana di dalam Kota Kuala Kedah tu lah. Dan kini saya juga sedang menyiapkan satu buku berkenaan dengan Kota Kuala Kedah yang bertajuk Memperingati Kuala Kedah lah. Kita akan, dalam buku tu saya sedang berusaha untuk menjelaskan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Kota Kuala Kedah daripada tahun 15 sampailah tahun 2020. Okey. Jadi Kota Kuala Kedah ni terbakar dan lebih kurang 3,000 orang dibawa ke Ligok lah, terutamanya perempuan lah. Daripada Ligok ni mereka dibawa sampai ke Bangkok, dan sebahagian besar daripada perempuan-perempuan ni menjadi gundik lah, gundik kepada pembesar-pembesar Laksmana dan sebagainya lah. Begitu juga dengan bila sampai di Bangkok tu, mereka pun dijadikan sebagai dayang-dayang istana. Sebab tu kalau kita tengok hari ni di Bangkok ada orang Melayu. So kami dah pergi lebih kurang 2 tahun lepas. 2 tahun lepas kami pergi buat satu trip di sana. Ini peristiwa yang saya sendiri terkejut lah, dan saya pun panas sampai sekarang apabila saya fikir balik benda ni. Generasi muda di Bangkok, mereka tak mau tahu dah sejarah ni sebab mereka mungkin rasa malu. Mereka malu dengan keadaan yang berlaku lah. Saya tak salahkan mereka, orang Melayu di Bangkok, apabila kita ceritakan tentang peperangan yang berlaku sama ada di Kedah dan Patani. Saya tak salahkan mereka. Yalah, kita orang kata keturunan yang kalah.
orang-orang yang kalah. Jadi kita rasa mungkin kita rasa malu lah. Wallahu alam, saya tak boleh nak gambarkan perasaan depa pada ketika itulah. Okey. Jadi orang-orang yang ditangkap ni, yang dibawa sampai ke Bangkok ni, depa dicucuk telinga depa dengan buluh yang rotan tu, besar-besar sate tu, depa cucuk di telinga, dan kaki depa tu juga di belakang kaki bawah ni ada satu urat besar tu kan. Antara tapak kaki kita tu ada satu urat besar belakang tu. Antara betis dengan tapak kaki tu ada satu urat belakang tu. Jadi dicucuklah kedua-dua kaki tu supaya depa tak lari. Jadi berjalanlah dengan buluh duk selit celah kaki ni, jalan sampailah ke Bangkok. Naik sampan dan sebagainya lah. Kalau lari kira putih lah, putih urat kaki tu. Jadi itu salah satu cara lah untuk mereka tak mau tawanan-tawanan ni lari. Jadi dalam penulisan Robert Hunter, Wak Keting, saya tak sebut Wak Keting. Okey, jadi Robert Hunter dalam laporan dia sampaikan satu surat lah kepada Gubernur Bonham. Dia kata semasa dia duduk di Menam Chao Phraya ni, dia kata sepanjang dia hidup sebagai manusia yang sudah moden, dia kata aku tak pernah melihat kekejaman yang sebegini teruk. Aku sebagai bukan orang yang duduk di sini, sebagai orang bukan Asia maksud dia, aku merasa sedih. Aku merasa sangat-sangat sedih kerana penyiksaan dan penghinaan yang berlaku lah ke atas orang-orang Melayu pada ketika itulah. Dia kata sampan-sampan yang bawa tahanan-tahanan ni, termasuklah orang tua, kanak-kanak dan sebagainya, mereka duduk dalam kandang. Kalau hampa tengok kandang zoo yang lama-lama, cerita harimau zoo tu, macam cerita Bang Rajan, Ombak dan sebagainya tu, duduk dalam kandang macam tu. Dia kata mereka ni kena kencin. Askar Siam ni dia kencin atas orang tahanan-tahanan ni tadilah. So kena pukul, kena ludah, kena cucuh dengan api dan sebagainya lah. Dia kata ni satu, dia kata dia terlampau sedih. Terlampau sedih melihat keadaan yang berlaku pada ketika itu. Tapi dia tak boleh buat apa, sebab dia berseorangan, dia adalah satu-satunya orang British pada ketika itu yang berada di Bangkok. Daripada cerita ni tadilah yang menyebabkan British cuba untuk tolong Sultan Ahmad Tajuddin. Dan kemudiannya British cubalah melindungi Sultan Ahmad Tajuddin apabila Sultan Ahmad Tajuddin berunduk, termasuklah orang-orang Kedah yang berundur ke Sabang Perai. Dalam Burning Papers disebut dulu Sabang Perai ni ada lebih kurang 10 orang saja. Susah nak tengok orang ada di Sabang Perai, dia kata. Dalam Burning Papers lah, daripada catatan James Low. James Low ni dia adalah ketua polis, kapten polis yang ditempatkan di Teluk Air Tawak. Dia kata mula-mula masa Demai dulu ada lebih kurang 10 orang saja. Susah nak tengok. Tapi selepas perang Kedah Siam tu berlaku, tiba-tiba ada 14,000 orang Kedah yang duduk di Sabang Perai. Terutama sekali di sepanjang Sungai Perai itulah. Daripada situlah ada, macam hari ni kita kenal dengan nama kampung-kampung yang sangat dekat dengan Kedah. Kampung Lahak Tabut, kampung Setui, kampung Lahak Minyak dan sebagainya. Semua tu ada sejarah masing-masing. Semuanya ada sejarah masing-masing. Dan depa inilah, depa ni pada saya, depa inilah orang Kedah yang asal, yang original, yang berpindah. Dan untuk mengetahui Kota Kuala Kedah selepas perang tu tinggal, tak ada orang, padang jarak, padang terkukuk. Tak ada siapa duduk. Habis, kering kontang, tak ada siapa. Al-Ustaz semua sunyi, tak ada siapa. Itulah yang dilaporkan oleh wakil Raja Siam, wakil Raja Ligok yang duduk di Kedah selama 20 tahun tu.
Dia kata Kedah memang susah nak jumpa orang. Dia kata Al-Ustaz ni sunyi, tak ada siapa. Perdagangan lumpuh, mati dan sebagainya lah. Okey. Kemudiannya, start pada tahun 1825, Sultan Ahmad Tajuddin memulakan gerakan lah. Dia menyeru lah beberapa orang waris dia. Dia menyeru beberapa orang waris dia untuk bangun dan cuba untuk mendapatkan negeri Kedah lah. Jadi mereka banyak berkubu di kawasan Permatang Bendahari. Permatang Bendahari yang merupakan sempadan yang ditetapkan oleh British di antara Kedah dengan di antara Siak Kedah dengan Pulau Pinang lah, iaitu British. Jadi Kedah pada masa itu tertakluk di bawah Siam. Bukan lagi Sultan Ahmad Tajuddin ataupun Sultan Kedah. Jadi sepanjang tempoh tu pula, daripada tahun 1800 sampai tahun 1831, berlaku perbincangan sempadan, boundaries. Kalau siapa-siapa yang mengikuti satu sahabat saya itu Pangeran Muda Al-Furqan tu, dia duk buat kajian pasal batu terat. Jadi peristiwa ni lah yang menyebabkan wujudnya batu sempadan, iaitu batu terat tu tadi. Daripada batu terat ni, daripada sempadan-sempadan, daripada peristiwa Perang Kedah Siam ni lah membentuk sempadan Sebang Perai yang kita tengok hari ni. Itu satu kajian yang lain. Okey. Orang Kok Diang, kalau soalan ni, orang Kok Diang, bagi saya orang yang duduk di pesisir pantai, di pesisir pantai Kedah ni, Kok Diang ke, Seputih, Kuala Sanglang, Tunjang, apa semua ni, semua mereka lari habis. Sama ada mereka lari pergi Perlis, atau mereka lari pergi Setui, ataupun mereka lari ke Perai. Ataupun mereka masuk ke pedalaman di kawasan Baling dan sebagainya lah. Okey. Okey. Dalam tempoh tu juga muncul lagi beberapa nama seperti Tengku Kudin, Tengku Mak Saad, Tengku Talib, Datuk Sarajawang, Tengku Abdullah, Tengku Da'i, Tengku Anum dan sebagainya lah. Dan nama-nama ni sangat terkenal di dalam sejarah negeri Kedah. Tapi sepanjang 5 tahun yang saya buat dengan kawan-kawan ni, kami sudah mengumpulkan lebih kurang 50 nama yang pernah disebut sebagai orang yang pergi berperang untuk menuntut pembebasan negeri Kedah lah. 50 orang setakat hari ni yang saya dah dapat lah. Dan benda ni 5 tahun agak lah duk cari nama-nama ni. Alhamdulillah dapat 50 orang. Yang kami akan share lah nanti. Apabila berlaku serangan ni 1825, apabila tahun 1825 ni, jadi Sultan Kedah ni sudah merancang lah untuk mendapatkan semula negeri dia. Dan surat yang dihantar kepada Gubernur Muhim ni, dia kata kepada Raja Pulau Pinang ataupun Gubernur Pulau Pinang lah, dia kata ketika serangan ini berlaku, aku main selai sepinggang tak ada apa. Aku main dengan waris aku, anak-anak aku. Kami dalam keadaan yang serba susah. Dan pengikut yang datang, mereka ni main dalam keadaan selai sepinggang yang tak ada apa. Peperangan yang berlaku ni mengejutkan dan tidak pernah dibayangkan oleh aku sendiri, kata Sultan Ahmad Tajuddin lah, apabila dia tulis surat kepada Pulau Pinang. Jadi apabila serangan tu berlaku yang tadi 1825, jadi bila Sultan Ahmad Tajuddin ni duk push ataupun duk usaha juga supaya hampa pi lah British, hampa dah berjanji dengan aku, hampa kata hampa nak tolong aku, hampa kata bila hampa dapat Sebang Perai dan Pulau Pinang, hampa kata hampa nak tolong aku. Daripada zaman bapak aku lagi hampa dah sebut kata hampa nak tolong aku, tapi pasal apa hampa mohon aku, kata Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi British ni dia dah serba salah. Dia dah serba salah. Akhirnya dia hantarlah John Crawford pada tahun 1822 dan dia hantar Henry Beni untuk buat satu serangan, untuk buat satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Beni pada tahun 1826 yang menentukan segala-galanya tentang tanah Melayu, terutama sekali negeri Kedah lah. Okay, dalam Perjanjian Beni yang dibuat ni, mereka bagi fokus lah kepada Siam tak boleh masuk ke dalam kawasan British dan British tidak akan masuk
menyerang mana-mana kawasan Siam Kedah lah. Dan perkara ni dipersetujui lah oleh Raja Legok pada ketika itulah. Jadi desakan demi desakan yang dibuat oleh Sultan Ahmad Tajuddin ni tak membuahkan hasil. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin kata, apa nak jadi dengan kita ni? Apa nak jadi dengan negeri aku? Sedangkan aku adalah pemerintah yang sah, yang telah dipersetujui oleh semua, dan aku adalah penerus kepada datuk nenek moyang aku dulu. Jadi sekitar tahun 1825, 28, 29, 31 muncullah nama Tengku Kudin. Percubaan pertama adalah pada tahun 1825 lah, tapi gagal. Kemudian pada tahun 1831 satu gerakan yang besar lah telah dibuat oleh Tengku Kudin, dengan di mana dia menyeru semua orang-orang yang berada di Sabang Perai pada ketika itu untuk bergabung dengan dia dan pergi melawan Siam yang berada di Kedah. Jadi Tengku Kudin ni bersama sekitar, dia ada banyak pendapat. Ada yang kata 7,000, ada yang kata 3,000, ada kata 2,000. Apapun, serangan itu berjaya mendapatkan semula kota Kuala Kedah. Dan terus dilanjutkan sampai ke Patani. Sebab tu kalau hampa duk tengok satu piece PSP ataupun sejarah Patani itu, dia sebut tentang peristiwa yang berlaku pada ketika ini. Masa ni Sultan ada di Pulau Pinang. Jadi serangan ni terus sampai ke Patani. Dan apabila berlaku serangan tu, Siam Bengkok ni dia dah terkejut. Dia kata tiba-tiba, dia kata, macam mana ni tiba-tiba boleh main ramai? Raja Legok hang buat apa? Kenapa hang tak pertahankan kawasan-kawasan ni? Jadi semua orang di Siam gelabah. Dan Raja Bengkok ataupun Raja Siam ni tadi ni telah mengutuskan tentera untuk melawan, untuk menentang semula kemarahan tentera-tentera Melayu, terutama daripada Kedah dan daripada Pantai Timur. Jadi gabungan tentera iaitu daripada Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Setui, Langkawi, Kelantan, Patani, Terengganu telah bergabung dan mereka berperang besar di satu kawasan lah di Patani. Tapi sayangnya mereka kalah disebabkan sepanjang perjalanan tu tentera dah ramai mati. Jadi mereka pun dah tak ramai orang. Dan kedua-dua pasukan ni tak bertemu. Kedua-dua pasukan ni antara Patani dengan Kedah ni dia tak bertemu. Satu dia atas lebih kurang 10 km, yang seorang lagi di bawah ni. Jadi depa cuma dengar cerita saja. Nak pi tak boleh pasal Siam duk sekat. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahawa disebabkan hujan, ribut dan sebagainya, jadi serangan tu gagal lah. Perak ada. Perak pun menghantar jugalah sebab di kawasan beras. Okey. Saya tengok balik paper saya ni, kadang lupa. Okey, selepas pengunduran tu, bondok sampai bawah, akhirnya Tengku Kudin ni berkumpul bersama dengan waris-waris dia, bersama dengan pahlawan-pahlawan Kedah, berkumpul di kota Kuala Kedah sekitar 1832. Jadi kemarahan depa ni mengambil masa setahun. Daripada Kedah terus sampai ke Patani, berjalan lebih kurang setahun nak membebaskan seluruh negeri Kedah. Setahun cuy. Perang apa setahun? Jalan kaki juga tu. Bukan naik kereta. Okey, so bila perang tu berlaku, Tengku Kudin ni yang berundur dan berkubu di kota Kuala Kedah bersama-sama dengan 1,255 orang Seri Kandi dan pahlawan 600 orang perempuan, 655 lelaki telah bertahan di kota Kuala Kedah selama 5 bulan. Dan berlaku juga pertempuran di Sungai Kedah di hadapan
Kota Kuala Kedah tu. Ini yang dicatatkan oleh Siam. Dan ada sebiji kapal yang disebut namanya Sisaka. Sisaka. Jadi semua mati. 1255 orang ni mati di dalam kota. Dan katanya mereka ini telah dikepung selama 5 bulan. Dan pada 18 April 1832 akhirnya kota Kuala Kedah yang dipertahankan oleh Tengku Kudin berjaya ditakluki semula oleh Siam dengan kekuatan yang begitu besar lah. Okey, jadi habis 1831. Sejarah ni kita bukan nak cerita sedih saja. Ada juga kekuatan-kekuatan yang kita terima, tetapi kita tak cukup tak cukup untuk kita daripada segi logistik orang Kedah tak amai tau. Macam saya sebut tadi lebih kurang 14,000. Ada walaupun ada gabungan-gabungan daripada negeri-negeri lain, tetapi tak amai. Kalau kata sebut 7,000, Siam dia boleh bawa 30,000. Dia boleh bawa 30,000. Bagi mereka tentera ni tak ada masalah. Jadi daripada segi itulah yang menyebabkan kita kalah. Okey. Selepas kematian Tengku Kudin. Okey, saya cerita sikit. Tengku Kudin ni dia adalah Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin Dan dia bukan Tengku Kudin yang sepek mata tu, ataupun yang kata istana Tengku Kudin. Yang ni sila faham betul-betul Ni dua watak yang berbeza. Tengku Kudin yang lagi seorang tu, Tengku Kudin disebut sebagai Tengku Kudin Selangor, walaupun dia orang Kedah lah, tapi dia sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Selangor. Okey, Tengku Kudin yang 1831 ni adalah nama dia adalah Syekh Zainal Abidin Syekh Zainal Abidin yang merupakan anak kepada Kutam, Tengku Hitam. Tengku Hitam ni adalah adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin yang telah menikah dengan seorang Said di Palembang. Jadi masa peperangan tu berlaku, dia ada di Sebang Perai lah. Dan dalam buku saya tu saya ada tulis juga punca utama, antara punca ataupun penyebab kenapa Tengku Kudin menyertai perang ni pasal Raja Ligok ni telah bersekongkol ataupun telah menjemput kumpulan kongsi gelap Haisan yang pada ketika itu duduk di Pulau Pinang lah. Sampai hari ni pun ada Haisan tu. Katanya telah mengupahlah kumpulan Haisan ni untuk mengebom rumah Tengku Kudin. Peristiwa ni disebut dalam buku Triad and Tabut yang memetik The Singapore Chronicle 1832 lah. Dia kata Tengku Kudin ni satu malam rumah dia balik rumah dia kena bom. Jadi anak dia semua mati. Anak dia ada satu orang saja yang selamat. Yang lain semua mati. Dan digambarkan Tengku Kudin ni, saya tahulah masa saya tulis tu, saya menggambarkan orang rumah duduk dalam rumah kena bom. Saya bayang mereka ni semua melambung. Dan Tengku Kudin ni digambarkan seorang yang bukan cengkok dia capik-capik. Dia capik. Dia seorang yang capik lah. Dan disebabkan peristiwa tu dia terlampau geram, akhirnya dia pun pi. Sebab pada mulanya Tengku Kudin ni disebut-sebut sebagai orang yang boleh mengganti kedudukan Sultan Ahmad Tajuddin lah, antara calon-calon yang dikatakan boleh menaiki takhta. Tapi Tengku Kudin kata aku tak mau. Tengku Kudin kata dia hidup dalam keadaan yang macam ni lah, dia boleh redha lah dengan kehidupan dia. Okey. Syekh Zainal Abidin Syihabuddin. Terima kasih Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim Bakar Langkawi ni ialah pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Negeri Kedah. Jadi bagi semua orang Kedah, saya juga nak promote sikit lah. Mohonlah menjadi ahli persatuan, dan pakat-pakat mari kita tolonglah kami di persatuan ni untuk kita angkat balik sejarah Negeri Kedah. Okey, boleh add friend dengan Dr. Ibrahim. Dia seorang yang mudah untuk kita dekati, insya-Allah. Okey. Lepas habis Tengku Kudin meninggal, jadi keadaan sunyi sat.
Dua orang anak dia selamat. Okey. Syekh Hasan dengan Syekh Husin. Ni Syekh Nahar Shihab. Syekh Nahar Shihab ni adalah waris kepada Tengku Kudin. Waris kepada Tengku Kudin. Hampa boleh berkenalan dengan depa no. Ni sami-sami duk lalu nama-nama ni yang saya kenal ni, saya akan perkenalkanlah. Syekh Nahar Shihab ni adalah waris kepada Tengku Kudin. Dia lebih arif tentang Tengku Kudin ni lah. Okey. Waalaikumsalam orang perlih daripada Hong Kong. Okey. So pada tahun 1838 saya kena tengok bateri. Okey, 11%. Okey, so pada tahun 1838 muncul pula seorang lagi tokoh iaitu Tengku Muhammad Saad. Tengku Muhammad Saad bin Tengku Daud lah. Tengku Muhammad Saad bin Tengku Daud. Bapa mentua dia adalah Tengku Sulaiman. Dia berkahwin dengan Tunku Fatimah. Dan mereka dikurniakan beberapa orang anak lah. Jadi Tengku Muhammad Saad ni pula muncul setelah melihat kepada usaha-usaha yang tidak berputus asa oleh Sultan Ahmad Tajuddin lah. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin lepas dia pergi ke Beruah, dibuang ke Melaka dan sebagainya. Jadi Tengku Muhammad Saad ni mengambil keputusan untuk melawan Syam. Dia kata tak boleh jadi, kita lawan lah. Kita lawan lah dengan apa yang ada. Okey, semasa serangan yang dibuat oleh Tengku Muhammad Saad ni, sekali lagi tentera Siam berjaya dikalahkan. Okey, tapi sayangnya kita tidak ada rekod lokal yang menceritakan perjalanan macam mana Tengku Muhammad Saad ni boleh menang dan Tengku Kudin sendiri boleh menang dalam peperangan ni. Kecuali yang ditulis dalam At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah. Tu pun cerita tak panjang, dia cerita pendek-pendek saja. Ini yang menyebabkan sukarnya kita nak tulis ni, kehebatan kita tu tadi ni. Zaman Tengku Muhammad Saad, Tengku Kudin dan sebagainya dah pakai senapang dah. Bukan setakat pakai keris, pakai lembing, dah pakai senapang dah, dah pakai meriam dan sebagainya. Dan tak ada benda yang pelik. Tahun 1820, 1840 ni dah semua dah start pakai senapang. Tapi sejarah kita ni tak tahulah, mungkin nak jaga hati ke apa ke. Jadi sejarah kita ni orang Melayu hanya pakai keris lembing sampai sudah. Jadi keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan kita kena tengok balik sejarah kita dan kita kena berjuang. Kita ni kena pakat-pakat, kena ramai-ramai. Kena ramai-ramai mengangkat balik sejarah kita. Dia tak boleh tunggu hang pi dulu lah, aku pi ikut belakang. Tak boleh dah macam tu. Tu bukan zaman dia dah. Zaman kita yang ada serba teknologi ni, kita kena satu hati, kita kena berusaha untuk mengangkat balik sejarah kita daripada sudut pandang kita sendiri. Walaupun kadang-kadang benda tu mungkinlah tak logik ke apa ke, tapi kita kena angkat dulu. Biasalah benda yang kita tak tahu ni dia akan jadi satu orang kata benda yang pelik lah kepada masyarakat dan sebagainya lah. Tapi kita kena buat lah. Kita kena buat kajian dan ramai-ramai kena mengkaji balik sejarah kita yang hilang ni. Dia tak hilang. Sejarah Melayu ni dia tak hilang. Dia cuma tak ada orang pergi kaji. Saya mengkaji tentang Perang Kedah Siam ni daripada tahun 2014. Sekarang dah 2020. 6 tahun saya dah buat kajian. Dr. Ibrahim dengan kajian mengenai duit shilling. Duit shilling Kedah. Dia ada banyak koleksi. Lepas tu Atan ataupun pengarah muda ni mengkaji tentang sejarah-sejarah di Sebang Perai. Tapi takat kami lah kan. Seorang-seorang kami apa nak jadi kan. Kami boleh cakap benda tu macam ni lah. Boleh live, boleh bagi sedikit pengetahuan kepada hampa. Tapi hampa bayang kalau ada 300 orang yang menulis tentang sejarah ini. Jadi dia akan bangun. Dia akan bangun. Semua orang akan terangkat. Semua orang akan merasakan betapa pentingnya sejarah ni tadi. Okey. Balik pada cerita Tengku Muhammad Saad ni. Saya lupa. Muhammad Saad. Ambil nafas tak? Okey. Semasa Tengku Muhammad Saad pula, dia telah sekali lagi menyeru semua orang Kedah untuk bersama-sama berjuang dengan dia lah.
bersama-sama bangun untuk mendapatkan semula kemerdekaan negeri Kedah. Dan akhirnya dia berjaya lah. Dalam peperangan ini dia bersama-sama dengan beberapa lagi tokoh, Syekh Samad Falim Bani, Tengku Long Putih, Tengku Talik ni adik dia, Syekh Husin Jamalul Lail, yang hari ni yang kita kenal sebagai Raja-Raja Perlis tu. Syekh Husin tu adalah antara orang yang pernah terlibat dalam perang Kedah Siang lah. Malah Syekh Husin ni disebut dalam Benih Papers adalah orang yang menjadi ketua ataupun penghulu kepada Kota Kuala Kedah ketika Kuala Kedah berjaya dirampas semula oleh Tengku Mak Saad lah. Dan Tengku Abdullah sendiri iaitu anak Sultan Ahmad Tajuddin. Okey. Okey. Sana. Okey, semasa serangan yang dibuat oleh Tengku Mak Saad ni, Raja Ligor dan Raja Singgora, kedua-dua adalah Cina. Ligor Singgora ni dua-dua Cina. Telah pergi ke Bangkok lah untuk menghadiri majlis pembakaran ibu kepada Rama III pada ketika itu. Dan Kota Kuala Kedah hanya dijaga lebih kurang 200 hingga 300 orang. Sebelum saya terlupa, ada satu catatan saya baca masa Siam nak serang Kota Kuala Kedah tu, masa Tengku Kudin tu tadi ni, ada satu tempat nama dia Alok Ganu. Saya tak ingat saya baca di mana. Dan pada satu malam tu lebih kurang 60 orang tentera Kedah ni disembelih dalam satu malam. Mereka ni tentera yang jaga di Alok Ganu tu. Mereka disembelih lah dalam masa satu malam. Okey. Sebab tu kalau kita tengok dalam perang Kedah Siam, tentera Siam dia berkubu di Alok Ganu tu lah. Sebab Alok Ganu ni satu laluan utama untuk naik ke kawasan-kawasan yang lebih atas lah. Tak apa, saya masuk sesi dengan ni. Okey. Okey. Okey, pasukan tentera Siam. Okey, apabila Tengku Mak Saad ni berjaya menawan Kota Kuala Kedah, dia telah menyeru supaya orang-orang yang ikut dia pada masa itu untuk bersama-sama lah mempertahankan Kota Kuala Kedah lah. Dan dalam catatan RO Institute yang telah menyebabkan saya begitu tertarik untuk mengkaji ni, sebabkan dia kata apabila Tengku Mak Saad ni berjaya menawan semula Kota Kuala Kedah, jadi ada sepasang Cina ni telah dijahit di dalam perut lembu. Sepasang, tak salah saya, dijahit di dalam perut lembu, dan mereka ni dibiarkan di tengah panas. Lembu tu tadi dibiar di tengah panas. Jadi daripada situ saya duk rasa pelik. Saya duk rasa kenapa ada Cina dalam cerita perang Kedah Siam ni. Dan saya kaji, rupanya inilah yang berlaku. Raja Ligor Cina, Raja Singgora Cina, Haisan Cina. Jadi perang ni bukan kata perang dengan Siam. Bukan Siam semata-mata, tetapi Cina. Ni saya ada orang kata saya racist ke apa. Saya banyak kali dah orang duk tuduh saya racist ni. Tapi tak kisahlah. Okey. Pada masa ni lah kalau hampa baca dalam semasa pengunduran, bila dengar Kota Kuala Kedah ditawan, Raja Siam pun terkejut. Jadi dia sudah menghantar lebih kurang 7,500 orang askar bersama dengan lebih kurang 3,000 ekor gajah untuk mendapatkan semula Kota Kuala Kedah. Pada masa inilah yang disebut oleh Sherlock Osborne dalam buku dia. British masa ni dia duk kepung dia duk kepung laut. Dia kepung semua kuala-kuala sungai. Dan sesiapa orang Melayu yang melintah kawasan sungai dituduh sebagai lanun. Dia kata satu-satunya undang-undang untuk tangkap puak-puak ni ialah dengan mengatakan bahawa mereka adalah lanun. Sebab tahun 1820 tu zaman lanun tengah duk hebat lah di seluruh dunia. Yang boleh main cerita Pirate of Caribbean dan sebagainya lah. Okey, jadi mereka kata dengan undang-undang ni saja kita boleh tangkap mereka. Sebab dia ada pertikaian antaranya J.R. Logan yang mengatakan bahawa kenapa British mengatakan bahawa orang Melayu adalah lanun sedangkan mereka mempertahankan negara mereka dan mereka sedang mendapatkan kembali kedaulatan mereka. Kenapa benda ni? Kenapa British mengambil keputusan untuk bersekongkol dengan Siam?
Ini kata J.R. Logan. J.R. Logan ni hampa pergi ke Padang Kota, hampa tengok satu tempat, nama satu jalan, J.R. Logan. Dia tu adalah, dia orang yang agak pro kepada Melayu lah. Dia seorang lawyer. Jadi British ni dia kata, pegawai-pegawai British kata, kita kena kita kena memilih satu stand lah. Kita kena buat satu stand ataupun kita kena pilih side mana kita nak pergi. Jadi British buat keputusan kita pilih Siam sebab kita tidak mau berperang dengan lebih besar, sebab British duk rasa Siam ni kuat. Walaupun Crawford pergi dalam dalam Crawford Papers 1822, masa Crawford pergi untuk perbincangan pertama, Crawford kata, kalau aku bawa sebiji kapal yang ada 6 biji meriam, bergantin, kapal bergantin yang dengan 6 biji meriam, dia kata aku boleh kalahkan Siam ni, aku boleh kalahkan Bangkok, dia kata. Tapi British ni dia mengambil sikap berhati-hati. Yang ni hampa boleh baca dalam buku Nicholas Starling, The British Policy in Malaya. Dalam buku ni banyak cerita tentang kenapa perubahan-perubahan yang berlaku dalam politik antarabangsa pada masa itulah. Yang antaranya pada tahun 1820, free trade ataupun pasaran bebas sudah mula diperkenalkan di Eropah. Jadi British ni dia melihat kepada kepentingan laluan dagang untuk sampai ke China. Dan pada masa ni jugalah ada cerita Boston Tea Party, Perang Candu dan sebagainya. Semua timeline yang sama. Perjanjian yang berlaku. Kalau hampa tengok sebagai contohnya 1824 perjanjian Inggeris Belanda yang memisahkan Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1824 juga berlaku Perang Candu di China. Jadi 1825 orang Kedah bangun untuk mengambil semula negeri Kedah. Jadi benda-benda ni yang sangat rumit. 1824 itu juga berlaku serangan di Burma, Tavoy, apabila Tavoy ditawan oleh British. Dan Burma sudah mula mengalami kekalahan dan kuasanya mula rendah, mula mengecil. Sebab kalau kita tengok daripada struktur perdagangan, daripada sudut politik antarabangsa, laluan dagang itulah yang menjadi punca utama kenapa British mengambil keputusan untuk berpihak kepada Siam. Sebab bagi mereka, kalau mereka perang dengan Siam, Perancis dah ada di Vietnam. Jadi mereka tak mau bertembung, mereka tak mau berperang dan sebagainya lah. So mereka pilih Siam sebagai zon penampan. Tapi mereka tetap hendak memiliki kawasan Phuket, Panga dan sebagainya lah di pesisir pantai tu. Sampai Raja Siam pun kata, British ni pasal apa kan duk tanya nak sangat tempat ni. Sebab tu British dia mengambil, sebab tu Siam dia mengambil keputusan untuk menyerang Kedah. Dalam situasi ni, kalau kita tengok Kedah dengan Kelantan, kenapa Kelantan tidak diperangi oleh Siam? Walaupun pada tahun 1831 ataupun sebelumnya lagi 1820 dan sebagainya, kalau kita tengok rentetan peristiwa sejarah Kelantan dan Kedah, kedua-dua negeri ini sudah menentang Siam. Tapi Siam memilih untuk menyerang Kedah disebabkan dia melihat kepada British, ancaman British yang berada di Pulau Pinang. Dia kata bila British ada di Pulau Pinang, ia mendatangkan satu bahaya kepada mereka daripada segi politik, daripada segi perdagangan dan sebagainya. Ini satu cerita yang panjang pula. Okey. Masa Tengku Mat Saad ni dia berunduk, masa ni lah dalam Syarah Osborn kata dia melihat api di sepanjang pesisir Kuala Kedah. Sepanjang-panjang daripada hari ni, kalau kita tengok daripada Jambatan Tok Pasai tu sampailah ke kota Kuala Kedah tu, dia melihat api yang begitu panjang, sepanjang-panjang tepi laut. Dia kata, Syarah Osborn kata, dan dia dengar bunyi kambing, bunyi loceng kambing ni, bunyi loceng lembu dan sebagainya. Punya ramai orang pada masa tu yang lari. Dan mereka ni adalah yang kedua pula, lapis kedua yang pergi ke Sabang Perai. Okey, jadi Syarah Osborn kata, apa jadi pun aku ditugaskan untuk menahan mereka ni semua lah. Bila mereka masuk ke kawasan Sabang Perai, aku akan tahan. Dan dia duduk di Kuala Kedah. Dan dia cerita keadaan tu. Okey. Masa ni dia kata dia dengar nama Tengku Mat Saad.
Tunku Mak Sat sedang mengumpulkan orang untuk berkumpul dan untuk menyelamatkan diri lah. Dan dia tunggulah di Kuala Kedah tu. Dia tunggu mana satu Tunku Mak Sat. Tapi Tunku Mak Sat hantar isteri dia tadi ni, Tunku Fatimah. Dan kata Syarul Osborn, dalam semua perahu yang banyak tu, dia kata tiba-tiba ada satu perahu yang besar. Dia kata ada satu perempuan mai kat dia. Perempuan tu telah merayu. Dia kata, aku adalah kerabat Kedah dan aku merayu kepada kamu supaya selamatkanlah kami. Masa ni Siam dah mai serang daripada belakang. Okey, kata Syarul Osborn, masa kapal duk dayung orang untuk selamat diri ni, Siam ni dia mai daripada belakang dia orang kata apa, dia pancung lah. Dia pancung. Yang mana dah lah ada yang orang mati dalam laut lah apa dan sebagainya lah. Ini yang berlaku lah. So dia macam cerita Rohingya main naik perahu mati tengah laut, orang Syria bila perang lari mati tengah laut. Jadi benda tu berlaku pada kita satu ketika dulu lah. Jadi tak tahulah, mungkin kita tak rasa, kita tak boleh nak bayang. Okey. Selain daripada tu, menurut Osborn dia kata bila dia duk ulang-alik, ada yang tak sempat lari lah, orang Kedah ni yang tak sempat lari. Jadi dia kata, aku melihat penyiksaan yang berlaku kat atas orang Kedah lah, yang Saki Baki tu tadi ni. Dia kata antara bentuk penyiksaan dijalankan ialah dengan memasak banduan je hidup. Ni dalam Syarul Osborn Syarul Osborn. Bukan saya kata. Ni dalam buku Syarul Osborn. Okey, dia kata dengan cara masak banduan hidup-hidup di belakang pokok, dan mereka itu dibogel dan diikat tangan ke belakang. Maknanya dia duduk tinggung, tangan dia duduk celah pelipat kaki tu, tinggung duduk celah pelipat kaki, ikat tangan. Lepas tu dibawa masuk ke dalam banyak lah. Tunggui pokok ni yang ada lubang. Dimasuk dalam tu, kemudiannya diletak lemak binatang. Diletak atas dia, dilumuk. Kemudiannya lubang tu tadi ditutup dengan tanah liat. Kemudiannya diletakkan kayu di sekeliling tunggui tu tadi yang ada orang tu tadi ni. Lepas tu dia dibakar. Ni saya pernah cerita dalam video saya dengan Ibn Rijal. Berapa? 2 tahun lepas. Ini kata Syarul Osborn lah. Jadi Syarul Osborn kata masa ni dia dengar orang tu tadi ni mula-mula menjerit, tolong, panas apa semualah, dia kata. Dengar ni. Dan lama-lama suara tu sayup. Kira mati, kawan tu mati. Jadi depa ni tadi hak kena masak je ni. Orang Siam tu makan. Tentera-tentera Siam ni makan. Ni boleh tolong unpin tak? Apa ni? Saya tak nampak depa duk komen-komen ni. Dia sangkut dekat tu. Unpin apa ni? Untuk yang jadi ahli tu. Minta admin unpin sat. Okey, yang kedua, mangsa ni ataupun orang-orang tadi ni dibawa ke Kuala Sungai. Tepi sungai tu pokok bakau tu, anak-anak pokok bakau kan dia halus-halus tajam tu. Jadi dia kata depa dibiarkan duduk bersila atas tu. Maknanya letakkan satu kayu, duduk bersila atas tu. Kayu tu tadi tembus pungkak. Orang Kedah kata pungkak lah, punggung. Tembus punggung. Dan depa ni semua matilah. Mangsa dibiarkan sehingga usus mereka ditembusi hingga mati. Ada yang kena campak dan sebagainya lah. Ini tadi yang madu tu. Okey, lepas tu yang ketiga, madu dilumurkan ke atas badan mangsa dan kemudiannya diikat kepada pokok yang mempunyai serangga yang berbisa, dan kemudiannya mangsa dipukul hingga mati. Ini itu penyakit ketiga. Yang keempat ialah perempuan mengandung ni, mereka akan belah perut, mereka akan bawa keluar budak dalam perut. Sebelum bawa keluar tu, mereka lawan tikam. Orang Kedah kata lawan tikam. Lawan tikam, lawan teka.
Teka anak lelaki nak perempuan. Kalau anak lelaki hang menang, ambil lah apa benda aku bertaruh ni. Kalau anak perempuan hang kawan dia menang. So untuk menentukan tekaan tu betul atau tak, depa belah perut tu, bawa keluar budak. Tengok oi budak lelaki ke budak perempuan lah. Jadi depa habis tu depa campak. Depa campak. Okey. Ini yang dikatakan oleh Syirah Osborn lah, semasa Tengku Mat Sa'ad ni berundok. Yang ni dah berundok dah kalah. Cerita yang menang tadi tu, depa pun sampai juga ke apa ni, sampai ke, kalau tak salah saya depa pergi sampai ke Hatnyai. Okey. So ada lagi. Dia kata orang lelaki pula mereka akan dihukum dengan kesalahan-kesalahan yang remeh. Kebanyakan mereka akan ditangkap lah, dihukum kerana disyaki melakukan sesuatu lah. Mereka diikat kepada batang-batang buluh supaya tangan mereka terdepar. Maknanya ada satu gambar yang mereka buat dekat orang Burma. Ada satu gambar famous tu. Dia pancang lepas tu tangan tu berdepar lah. Penghukum ni, orang askar Siam ni akan pakai satu alat yang tumpui. Kapak ataupun batu sungai tu yang ditajamkan hujung dia dan dibelah. Hak tadi ni depa belah hidup-hidup. Depa katok kepala, depa belah hidup-hidup. Lepas tu depa kerat. Kerat. Lepas tu bahagian yang depa kerat ni depa akan campak ke dalam sungai untuk bagi buaya. Supaya buaya jangan kacau depa punya rakit pau dan sebagainya lah. Jadi umpan buaya lah. Jadi buaya pun makan lah. Sungai Kedah ni ada buaya. Main-main. Ingat tak ada buaya? Ada buaya. Jadi inilah antara bentuk penyiksaan yang dibuat lah ke atas orang Kedah lah. Pada masa ni lah okey, berjumpa. Okey, 24 Mac 1838 Tengku Muhammad Sa'ad melancarkan penentangan ke atas Siam lah. Tengku Muhammad Sa'ad telah dibantu oleh bapa mentua dia, Tengku Sulaiman, Muhammad Ali daripada Langkawi, Tengku Muhammad Taib, Tengku Muhammad Akid daripada Setui, Syekh Husin daripada Perlis, Wan Muhammad Arsyad, Wan Muhammad Arsyad dari Kayang, Tengku Abdullah anak Sultan Ahmad Tajuddin, Syekh Abdul Samad Salimbani yang akhirnya kepala dia tu kena sembelih kan, kena potong. Yang cerita rakyat kata, cerita-cerita lisan kata kepala dia dibawa ke Bangkok lah. Ni cerita-cerita yang tak boleh nak dibuktikan. Ni cerita-cerita lisan. Wallahualam bisawab. Dan Datuk Syahbandar Wan Daud daripada Pulai, Datuk Madi daripada Bandar Baru, Panglima Bukit Kentang Perak juga menghantar 100 orang pahlawan dan 5 buah perahu. Ini antara orang-orang yang terlibat semasa Tengku Mat Sa'ad lah. Tengku Mat Sa'ad mendapatkan semula Kota Kuala Kedah, namun akhirnya tewas. Jadi Tengku Mat Sa'ad ni dia lari ke Perak, berundur ke Perak lah. Tapi dalam benih pepes dia kata lari. Biasalah orang putih jahat. Dia duk kira kalah dia. Dia duk peleceh kita lagu tu lah. So kita kena ubah bahasa tu. Saya ni selalu dinasihatkan oleh Dr. Ibrahim supaya ubah bahasa tu tadi. Bukan dengan tunjuk lekeh. So dia berundur ke Perak. Okay. Dia berundur ke Perak ni, dia ada cerita lain pula. Yang ni saya tak boleh nak cerita dalam ni sebab saya masih lagi buat kajian lah. Saya nak tengok betul tak apa yang saya baca. Cuma dia berundur ke Perak dan kemudiannya menyerah dirilah kepada British. Dan akhirnya dia dibuang ke Calcutta. Selama 3 tahun, kemudiannya balik dan meninggal dunia di Pulau Pinang lah. Cuma makam dia tak ada siapa tahu. Okay. So daripada peristiwa ini selama 21 tahun penentangan yang dibuat oleh orang Kedah menyebabkan Raja Siam ni dia pikiang. Dia kata dalam semua negeri orang Melayu Kedah ni dia lawan sungguh-sungguh, tak putus asa. Dia sendiri, Raja Siam sendiri mengalah. Dan akhirnya dia buat keputusan untuk memecahkan Kedah seperti mana Patani. Jadi Kedah naiklah empat kawasan, iaitu Perlis, Setui Lengu satu kawasan, Perlis satu kawasan, Kubang Basah satu kawasan dan Kedah. Yang diserahkan kepada beberapa orang lah kawasan-kawasan ni.
Okey. Jadi selepas itu berlaku beberapa siri perbincangan. Sultan Sultan Ahmad Tajuddin menghantar Tengku Da'i ke Bangkok untuk berbincang, dan akhirnya Raja Siam Rama III bersetuju untuk memulangkan takhta kerajaan Negeri Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Kerana dalam masa yang sama British sudah memberi amaran kepada Siam. British kata hampa kena bagi balik Kedah kepada raja dia, dan British tidak akan campur tangan lah dalam urusan pentadbiran Kedah. Sebab British kata peperangan yang berlaku ini menyebabkan banyak benda merosot daripada segi ekonomi dan perdagangan. Itu satu perkara lah. Okey. Sebagai penutup, saya bateri nak habis dah, ada 2% lagi. So sebagai penutup, peristiwa Perang Kedah Siam adalah satu peristiwa yang begitu panjang yang tak dialami oleh orang-orang daripada negeri lain. Hanya dialami oleh orang-orang utara saja. Jadi disebabkan tu kami orang-orang utara kadang-kadang ni dia ada kahak. Dia ada kerah dia. Dan kalau tengok dia kalau nak bergaduh ke apa ke, dia macam kerah. Dan kami ni jadi outspoken. Orang Kedah ni dia outspoken. Sebab kami dah, tok nenek kami dah memang macam tu. Tok nenek kami ni bangsa perang. Bukan sehari dua, bukan 3-4 tahun. Tapi 21 tahun berperang. Tanpa putus asa, tanpa jemu. Dan peperangan ni menunjukkan jugalah beberapa peristiwa-peristiwa penting lah kepada perubahan politik dalaman dan luaran negeri Kedah terutamanya. Dan juga memperlihatkan bagaimana ketidaksediaan kita dalam menghadapi ancaman-ancaman daripada luar. Ada tadi cerita tu saya tak dan lah. Saya nak ambil bateri. Sebagai penutup ada satu lagi. Lebih kurang apa yang boleh saya katakan ialah Perang Kedah Siam ini telah menyatu padukan seluruh orang Melayu di seluruh alam Melayu bersama-sama untuk menentang penjajahan Siam. Okey. Jadi apa pun terjadi, ini adalah sejarah yang kita perlu ambil iktibar. Janganlah kita duk pergi marah kat orang Siam. Janganlah kita apa-apa, jangan. Saya minta tolong, janganlah duk pergi maki mereka tak tentu hala. Sejarah adalah sejarah. Cuma kita kena sentiasa bersiap siaga. Bersiap siaga daripada sebarang bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Jangan duk pergi kata orang tak tentu pasal. Ni kita cerita sejarah. Saya tahu sejarah ni akan menaikkan semangat orang untuk nak pergi bergaduh apa. Jangan. Saya minta jangan. Kita ambil iktibar dan kita bersiap sedia dengan apa yang berlaku. Okey. Jadi sebagai itulah penutup daripada saya. Terima kasih kepada yang menonton. Sekali lagi saya minta lah selama 3 hari ni, mulai malam ni 11 bulan sampai 13 bulan, kita akan bersoladirati. Soladirati. Tak boleh nak sebut, cakap banyak lah. Kita akan gunakan logo bendera Kedah yang lama ni sebagai tanda memperingati pahlawan musuh bisik, bukan saja di Kedah tetapi seluruh negeri-negeri Melayu, termasuk Kedah, termasuk Pahang, Johor, Kelantan, Sulu, Brunei, Sarawak, dan di Aceh dan sebagainya lah. Saya